alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qal, as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qal, thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. في السماء وهو السميع العليم.
الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot Warna Pagi, Destinasi dan Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu di petang Khamis ini. Dan mungkin kepada anda yang sedang memandu waktu ini fokus dan juga teruskan mendengar Radio IKIM sambil kita memandu tu sebab kita boleh sama-sama tambahkan lagi ilmu kita petang ini. Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Khamis bersama Imanuna. Ya, betul. Imanuna, iman kami. Kita akan hayati perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Doktor akan membincangkan tentang tajuk petang ini, Allah berbeza dengan makhluk dan Allah tidak bertempat. Ya, kita akan buka lagi rujukan kitab kita iaitu Al-Aqidah Al-Sughra dan kita akan pancarkan bawakan secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Imanuna kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Biar berlinangan air mata, ku takkan henti
jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu. Lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong. Ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90 dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali ke kanan sekali itu adalah 110. Had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6 FM. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM. Ya. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita dapat lagi bersama untuk pertemuan petang ini dalam membawakan rancangan Imanuna di setiap hari Khamis petang, iaitu Iman Kami. Kita berbincang lagi dengan isu tajuk perbincangan berkaitan dengan ilmu akidah, menjaga hati keimanan kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini di talian Skype kita ada bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma bil khair? Alhamdulillah nahnu bikhair. Masya-Allah, baik aja doktor kami kat sini. Masya-Allah. Terima kasih doktor masih lagi bersama kita petang ini untuk teruskan lagi perbincangan dalam rancangan Imanuna, dan musim kali ini Mona kita masih lagi menggunakan rujukan kitab ini Al-Aqidah Al-Sughra Imam As-Sanusi. Alhamdulillah. Kita boleh sama-sama buka, kita ikut sama-sama, dan kalau musim yang episod yang sekarang ni kita dah pun membawa perbincangan sifat 20. Bagus ni. Ya, dan untuk para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 2904 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, baik, jom kita nak teruskan untuk mulakan perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Dan doktor, sebenarnya hari ini adalah hari ulang tahun penubuhan IKIM yang ke-29. Jadi mungkin nak dapatkan sedikit ucapan doktor berkaitan dengan ni kata happy birthday IKIM. Macam tu ke? Silakan doktor. Silakan doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan tidak dilupakan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka pada hari ini, iaitu 18 Februari 2021, kita menyambut
dan mengucapkan selamat happy birthday. Selamat ulang tahun atau Sana Hilwah kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia kerana sudah 29 tahun eksis dan insya-Allah akan sentiasa eksis dan relevan demi dakwah Islam kita memberi kefahaman yang benar kepada segenap umat Islam yang ada di Malaysia ini, insya-Allah. Amin amin ya, itu doa doktor juga. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Okey, jom kita nak umumkan tajuk kita. Kita akan meneruskan pengajian kita. Ya. Betul. InsyaAllah akan meneruskan tentang tajuk petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin delay sikit tu. Ya. Tak apa. Okey, silakan doktor. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan sambung kepada sifat yang keempat. Okey, sifat yang keempat daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wajib bagi Allah Taala yang ada 20 dan nombor 4 dia adalah qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu sifat yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi segala makhluknya. Apa yang dimaksud dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mesti berbeza dengan mana-mana makhluknya. Kerana apa? Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya zat yang qadim, maka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini makhluk dan mereka ini tidak qadim, tidak sedia, berarti mereka ini adalah baru iaitu wujudnya dari ketiadaan lalu wujud. Berarti segala sesuatu selain Allah ini dipanggil dengan makhluk, dipanggil dengan hawadis, dipanggil dengan alam atau bahagian daripada alam. Jadi termasuk darinya apa? Iaitu sama ada dia berupa zat, sifat ataupun af'al, mesti berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa? Seperti alam ini, bumi ini, iaitu alam, atmosfer dan segala isinya adalah zat yang baru. Termasuklah kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan keturunan-keturunan kita dan juga dengan sekalian binatang yang wujud. Ini mesti berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka semua adalah makhluk. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tegas menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan apa sahaja. Contohnya dalam zat. Tidak ada zat yang ada di alam ini seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa sahaja yang terlintas di dalam fikiran kita, ini adalah makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala mesti berbeza dari perkara tersebut. Dari segi sifat, begitu juga. Tidak ada sifat yang ada di alam ini daripada makhluk, daripada mana-mana manusia ataupun binatang dan lainnya, yang ada sifatnya sama dengan Allah. Tidak ada. Kerana apa? Kita mendengar, sifat sama mendengar. Dengar kita memakai telinga, perlu pada suara, perlu kepada huruf, melihat, perlu pada cahaya. Kalau tak ada cahaya, gelap, kita tak nampak. Jadi sifat ini berbeza dengan Allah Subhanahu Taala. Allah SWT maha melihat tanpa cahaya, tanpa ada batas, tanpa ada halangan, tanpa perlu kepada mata. Begitu juga maha mendengar tanpa memerlukan telinga dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah dari segi af'alnya juga, iaitu kita kalau beri rezeki beza dengan Allah. Allah SWT memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Dia tak perlu kepada sebab untuk memberi rezeki. Dia tidak berhajat kepada gharad, kepada keperluan berhajat. Jadi beza dengan kita. Kita perlu kerana ada orang kerja, kita pun bagi gaji. Wajib untuk bagi gaji. Kalau tak bagi gaji berarti zalim dan lain-lain. Ini misalan dia. Berarti af'al Allah dengan af'al makhluk ini mesti berbeza. Berarti Allah SWT berbeza dengan sekalian makhluknya. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu kita kena rujuk ayat ini kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, iaitu Allah SWT tidak sama dengan sesuatu apapun. Walam yakun lahu
kufuwan ahad, iaitu tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini adalah termasuk daripada penjelasan mukhalafatuhu lil hawadithi, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Selanjutnya dalam penjelasan mukhalafatuh lil hawadisi, ulama juga membincangkan tentang apa? Membincangkan tentang perkara-perkara yang membawa makna ada persamaan dengan Allah SWT. Misalnya di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, kalau ada makna yang kalau kita buka kamus secara literal, ada persamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka oleh sebab itulah ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Laqani rahimahullah yang berkata, wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid wa run tanziha. Semua nas yang memberi waham, yang memberi sangkaan ada tashbih, persamaan antara makhluk dengan Allah, awilhu maka takwilkanlahnya, fawid awilhu iaitu takwilkanlah ia, atau fawid ataupun tafwidkanlah ia, warun tanziha dan apa-apa kita kena bersihkan dan sucikan Allah daripada persamaan tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka misalnya di dalam ayat Al-Quran ada ayat yadullahi fawqa aydihim, yang mana secara zahirnya bermakna iaitu tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Jangan sekali-kali kita beri makna ia sebagai tangan dengan makna anggota. La haula wala quwata illa billah. Kerana Allah SWT tidak akan sama dengan makhluk sama sekali. Walaupun makna literalnya seperti itu. Ketahuilah bahasa Arab ini memang telah dijadikan oleh Allah SWT memiliki makna metaforik. Ada makna alternatif. Ada makna asal, ada makna alternatif. Contoh dia, kita dalam bahasa Melayu bila sebut tangan, tidak bererti tangan dengan makna anggota. Tangan juga memiliki makna iaitu kekuasaan. Misalnya kita kata Melaka telah jatuh di tangan Portugis. Bukan berarti Melaka ini jatuh di tangan dalam erti anggota. Maka nescaya perkara tersebut akan menyebabkan orang Portugis akan mati justrunya. Bukan berarti menguasai. Tapi makna dia adalah yadun dengan makna kekuasaan. Jadi Melaka telah jatuh di ke dalam kekuasaan golongan Portugis. Itu adalah salah satu contoh dia. Okey. Baik. Ya, kalau sambil-sambil kita berbincang ni juga, kita juga teruskan Mona untuk bukakan ruang peluang kepada anda untuk terus sampaikan pertanyaan di talian WhatsApp konti kita 01129004 juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Dan doktor, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk sambung lagi perbincangan kita. Ya, terus setia bersama kami.
walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Syukur. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita teruskan lagi perbincangan bersama dalam kitab Al-Aqidah Al-Sughra untuk tajuk petang ini, Allah berbeza dengan makhluk dan Allah tidak bertempat. Iya, dan untuk sambungannya silakan doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah yang dimaksud dengan ta'wil ataupun tafwid yang saya sebutkan? Apabila datangnya ayat yang memiliki persamaan, iaitu antara makna zahir dengan makhluk misalnya, maka perlu ditakwil atau ditafwid. Takwil itu maksud dia mencari makna alternatif yang sesuai dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dah ada kaedah dia, dah ada nature, by its nature kita panggil itu. By its nature bahasa Arab sudah memiliki makna alternatif. Contoh dia apabila kita berkata tentang yadun memiliki makna kekuatan. Contohnya misalnya. Sedangkan makna yang kedua atau cara kedua dipanggil dengan tafwid. Tafwid itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan zahirnya, ini adalah firman Allah SWT, ini adalah benar, kita beriman dengan ayat ini, tapi apa makna dia? Saya tak tahu, saya serahkan kepada Allah SWT. Memang ada makna, tapi Allah lah yang maha mengetahui. Apa makna dia, saya tak tahu. Wallahualam. Kita serahkan kepada Allah SWT. Ini yang dipanggil dengan tafwid. Maka kedua-dua cara ini adalah apa yang telah dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al Imran. Surah Al Imran iaitu ayat ke-7, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Jadi Allah SWT memang yang menurunkan Al-Quran. Yang termasuk bahagian daripada Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat ini dianggap sebagai ayat yang jelas dan kita pegang dan dah tak perlu tahu lah, dah dipegang macam tu dah, ikut sahaja. Itu ayat muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dia adalah ummul kitab dan sebahagian yang lain itu dipanggil dengan mutasyabihat. Mutasyabihat ini maksud dia masih tak clear. Makna dia adalah ada tasybih, ada tashabbuh, ada syubhat, ada makna yang persamaan dengan makhluk dengan Allah. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun ayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Iaitu apa? Kalau orang yang hati dia itu tak bersih dan dia ini memang ada unsur-unsur suka benda yang pelik-pelik, contoh dia, maka mereka ini suka ikut benda yang mutasyabihat, bergaduh tentang isu mutasyabihat ini tak habis dan menyebabkan fitnah dan ikut dengan suka hati tafsiran mereka sendiri. Lalu dijawab apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, ketahuilah bahawa wa ma ya'lamu, tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang alim, orang yang betul-betul mendalam dalam ilmunya. Jadi di sini khilaf dia. Kalau ulama yang membaca waqaf dia berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, berarti dia mengatakan tafwid. Berarti dia tak pergi ke takwil kerana dia kata tak ada orang yang mengetahui takwilan dia. Yang tahu takwilan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan makna daripada Allah. Tak perlu quarrel. Kita kata yadullahi fawqa aydihim, dia adalah firman Allah. Ya, makna dia apa? Kita serahkan pada Allah. Kan lebih selamat.
Ini yang Syekh Wahbah Zuhaili dan banyak ulama lain menyebutkan bahawa tafwid ini lebih aslam, lebih selamat. Akan tapi barang siapa yang mewakafkannya di setelah itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Kalau dia berhenti kat situ, jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang yang rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Iaitu apa? Tidak ada yang mengetahui tafsirnya melainkan Allah dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, iaitu orang-orang yang alim, yang pakar di dalam ilmunya, iaitu ulama, yang mengetahuinya. Jadi hanya Allah dan para ulama. Maka dalam hal ini kita takwilkan bagi orang yang membaca wakaf dia setelah itu. Berarti adalah Allah yang mengetahui, begitu juga orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Dari sini bolehlah ditakwil dengan alasan, dengan syarat sesuai dengan kaedah bahasa. Kerana contoh dia yadun juga memiliki makna kekuatan kudrah seperti yang telah saya jelaskan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah apa yang dijelaskan oleh ulama seperti Syekh Nuh Ali Salma Al-Qudat, salah seorang mufti dan juga qadi bagi sekalian qadi yang ada di Jordan. Dalam kitab Mukhtasar Mufid Syarah kepada Jawahir Tauhid, beliau mensyarahkan makna seperti itu. Begitu juga kita temukan dalam kitab-kitab Imam Fakhruddin Razi dan lain-lain yang menjelaskan takwilannya seperti itu. Okey, jadi ini tentang laisa kamisli syai'un, atau dipanggil juga dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, iaitu Allah SWT mesti menyalahi segalian makhluknya, sama ada zatnya, sama ada sifatnya maupun af'alnya. Berarti jangan kita anggap ada persamaan bagi Allah dengan makhluk. Maka tak bolehlah bagi kita kata Allah SWT ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada, tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Allah ini duduk, bersila, tak boleh juga. Tidak boleh. Ini semua adalah kalimat-kalimat yang akan menimbulkan fitnah. Melainkan dengan maksud untuk ditakwil, dengan maksud yang metafora seperti firman Allah yadullahi fawqa aydihim, tapi tidak bermaksud dengan makna zahir, tapi yang dimaksudkan adalah makna yang ditakwil, makna yang dimetafora atau ditafwid, diserahkan kepada Allah. Lepas tu hadirin wal hadirat hafizakumullah, mu'alif lalu berkata, dan sifat yang selanjutnya wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu apa? Makna dia adalah berdirinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala binafsihi, dengan zatnya sendiri. Ini adalah sifat yang kelima daripada sifat 20. Jangan maksudkan bahawa berdirinya ini Allah SWT ketika mencipta sesuatu tak berhajat kepada yang lain. Itu bukan maksud dia. Kerana itu sudah akan terkandung di dalam pembahasan sifat kudrah. Kudrah dengan makna kuasa. Sedangkan yang ada di dalam sifat yang kelima ini, iaitu ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada tempat, tidak juga berhajat kepada mukhassis, iaitu zat yang menjadikan, zat yang definekan. Allah SWT tidak berhajat kepada perkara tersebut. Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Yang pertama, apa yang dimaksud Allah SWT tidak berhajat dengan tempat? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dengan tempat dalam erti Allah SWT wujud tidak bertempat. Jadi kita tak boleh kata Allah duduk di atas arash, di atas langit. Tak boleh. Allah ada dekat atas langit. Buktinya kita kalau berdoa kita tadah tangan ke atas. Itu tak betul. Itu tak betul. Takkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkalam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan Nabi Musa alaihissalam di Turus Sina, kita kata Allah SWT ada di Turus Sina. Tidak. Tapi qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Dalam hal ini Imam Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullah
telah berkata, salah seorang ulama besar di alam Melayu, dia kata bahawa dia kata di sini adalah tentang sifat Allah SWT. Man taraka arba'a kalimatin, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah iman dia. Yang itu yang pertama, aina, di mana Allah, kaifa, bagaimana Allah, mata, bila Allah, kam, berapa Allah. Ini kalau ditinggalkan, sempurnalah iman dia. Fa in qala laka, kalau ada orang bertanya kepadamu, kalau ada orang bertanya kepadamu, apakah pertanyaan dia? Pertanyaan dia, aina Allah, di mana Allah? Maka jawablah, laisa fi makanin, Allah SWT tidak berada pada sebuah tempat. Berarti tidak memerlukan kepada tempat dan tidak berada di tempat. Wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak berlaku atasnya waktu. Berarti dia tidak masuk dalam fasa waktu, kerana zaman ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan zaman. Dia tidak ada Allah dulu, Allah sekarang. Tidak. Dia berbeza dengan makhluk. Makhluk ni ada. Fulan dahulu ini tidak seperti fulan sekarang. Atau fulan sekarang tidak seperti fulan dulu. Misalan dia. Tapi Allah SWT disucikan dari segala perkara ini. Wa in qala laka kaifa Allah, kalau ditanya kepada engkau bagaimana Allah, faqul, jawab kepada dia, laisa kamitsli syai'un, Allah tak sama seperti apa pun makhluk sekalipun. Tidak ada yang sama baginya. Tadi kalau dia tanya kaifa, maka Allah SWT dibersihkan dari segala jenis bagaimana. Laisa kamitsli syai'un. Kita ni makhluk. Kita tak dapat nak tahu sama sekali, dan Allah SWT tidak ada kaif. Tidak ada, bila kaifin, tidak ada kaif dia. Wa in qala laka mata Allah, bilakah Allah itu? Ketika ditanya kepadamu bila Allah itu, fakullahu awwalun bila ibtida'in, dialah yang awal. Jawablah, dialah yang awal tanpa ada permulaan. Wa akhirun bila intihain, dan dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Wa in qala laka qailun kam Allah, kalau ditanya kepada engkau berapakah Allah, faqul lahu wahidun, jawablah kepada dia, Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Esa berarti tunggal satu dan tidak berbilangan. Allah SWT tidak berbilangan. Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Ini maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti kita tak boleh percaya, tidak boleh berkata bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Okey. Baik. InsyaAllah kita sambung setelah nanti, insyaAllah. Baik. InsyaAllah itu dia, Mona. Perbezaannya, derjatnya memang orang kata tiada lagi Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat nilainya, maha dahsyat. Kita akan sama-sama hayati lagi dengan tajuk ini, iaitu Allah berbeza dengan makhluk dan Allah tidak bertempat. Doktor, sebenarnya kita ada soalan. Kejap lagi kita akan pergi satu persatu dengan soal jawabnya, insyaAllah, Doktor. InsyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami. Kita beri khas sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam nilah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana.
Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, kita masih lagi menghayati perbincangan tajuk petang ini iaitu Allah berbeza dengan makhluk dan Allah tidak bertempat. Ya. Dan soalan dah ada, kejap lagi kita akan baca, Mona. Mungkin nak bacakan dulu ke? Iya, boleh? mungkin kita Dengarkan bacakan sekejap, Doktor akan respon selepas ni. Iya, ada dari Facebook nama Abu Omar bertanya, kenapa sebahagian ulama tidak bersetuju dengan pembahagian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat, katanya. Kejap lagi Doktor akan berikan respon. Iya, silakan doktor untuk sambungannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dah jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada tempat. Kerana kalau dia memerlukan kepada tempat, nescaya dia itu memerlukan muftakir. Muftakir ini bukan sifat Tuhan. Allah SWT tidak berhajat pada tempat, dan dia bukan sifat, kerana kalau sifat dia berhajat kepada zat. Ini berhajat kepada zat untuk dia wujud. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada tempat. Dan yang kedua adalah la yaftakiru ila mukhassisin. Ila mukhassisin iaitu apa? Allah SWT tidak memerlukan kepada mana-mana zat lain yang mendefine dia. Dia tak perlu kepada yang lain menentukan dia. Jadi kita kata contoh dia. Kalau ada orang buat baik, kita sebagai makhluk kenalah balas dengan baik. Misalan dia kan. So, begitu juga apakah Allah Subhanahu wa taala bila ada makhluk dia buat baik, Allah wajib masukkan dia dalam syurga? Jawabnya tidak. Kerana apa? Kerana wala yaftakiru ila mukhassisin. Dia tak memerlukan kepada zat lain yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala dia jadikan atas kehendak dia. Dia mujidin. Siapa yang nak wujudkan? Allah yang mewujudkan apa pun yang ada di alam ini, dan apa yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada perkara lain untuk mendefine dia. Jadi Allah SWT berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bila dia nak jadilah. Jadi apakah Allah SWT lemah untuk masukkan seorang hambanya yang menderhaka ke dalam syurga? Tak, Allah SWT boleh ampunkan dia dan masukkan dia dalam syurga. Begitu juga Allah SWT boleh memasukkan mana-mana hambanya yang soleh ke dalam api neraka, kerana Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya dalam syurga kerana rahmatnya, memasukkan hambanya ke dalam api neraka kerana sifat keadilannya. Okey, insya-Allah kita jawab soalan yang pertama tadi yang telah dibacakan oleh Datin Mona tadi tentang kenapa ada beberapa ulama yang menolak
tauhid tiga, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini ditolak kerana makna yang mereka beri adalah makna yang telah yang batil ataupun yang tidak dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana apa contohnya? Dia mengatakan bahawa tauhid rububiyah, tauhid yang menunjukkan bahawa keimanan seseorang tentang wujudnya Tuhan di alam ini. Sampaikan kalau orang kafir pun, mereka ini kafir jahiliyah yang menyembah berhala, mereka ini ada tauhid rububiyah, tapi mereka belum Islam kerana tidak ada tauhid uluhiyah. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Bagaimana mereka ada tauhid sedangkan mereka menduakan Allah Subhanahu Taala, mereka menyembah berhala. Menurut Syekh Muhammad bin Taib Al-Binkiran di Al-Fasi, ulama besar di UC Qarawiyyin, dia mensyarahkan bahawa golongan jahiliyah percaya dengan wujudnya Allah dan percaya ada bahagian daripada kekuasaan Allah itu pada berhala-berhala yang mereka sembah di sekeliling Kaabah. Jadi mereka bukan muwahhid. Yang kedua kesalahan besar adalah tentang tauhid uluhiyah. Bagaimana memaknakan tauhid uluhiyah, iaitu tauhid dalam hal mengesakan Allah SWT dalam ibadah, sehingga kan mereka yang berpegang pada tauhid ini mengeluarkan seseorang daripada Islam ketika melakukan perkara-perkara yang diakui di dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri sebagai amalan yang diterima. Misalnya melakukan tawassul dan istighatsah. Menurut majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan ulama-ulama alam Melayu ini sendiri seperti Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, seperti Syekh Wan Daud Al-Fatani, bahawa perkara ini adalah harus bahkan dianjurkan seperti yang telah dikeluarkan fatwa oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitab Fatwa Ramli. Imam Ramli ini salah seorang Syekhul Azhar, ulama besar di UC Al-Azhar zaman dulu ni, abad ke-12 Hijriah misalnya, atau seperti yang telah dicatatkan oleh Wan Daud Al-Fatani dalam kitab Furu'ul Masail tentang keharusan melakukan tawassul. Jadi menurut golongan yang mengatakan tauhid kepada tiga ini, dia mengatakan bahawa umat yang melakukan tawassul dan istighasah tidak ada tauhid uluhiyah, dan mereka mengkafirkan mereka, menganggap mereka ini telah musyrik, telah keluar daripada Islam, dan inilah kesalahan tersebut. Adapun yang dijelaskan oleh saya pada minggu lepas adalah dengan makna yang betul, iaitu bukan dengan makna tadi, iaitu yang dimaksud dengan ar-rububiyah adalah dengan keimanan bahawa Allah SWT Tuhan yang menjadikan alam ini. Berarti Allah SWT disifati dengan sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadisi, al-qiyamu bin nafsi, as-sam'u wal basaru wal kalam. Dan uluhiyah bermakna Allah SWT lah Tuhan yang berhak disembah dan hanya dia Tuhan yang berhak disembah. Dan oleh itu Allah SWT kan memang bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmun hayat dan wahdaniyah. Wahdaniyah terbagi kepada 6, iaitu menafikan kam, muttasil dan munfasil fi dzati wal af'al dan sifat. Ini contoh dia. Lepas tu tauhidul asma'il husna, iaitu tauhid bahawa Allah SWT lah yang berhak kepada Asma'il Husna yang 99 tadi. Berarti dalam ahli sunnah wal jamaah sebenarnya bukan 3 tapi 4. Pertama tauhid ibadah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' al-husna. Dan ini yang disebutkan oleh ulama Zaitunah, UC Zaitunah, iaitu Ustaz Nizar Hamadi dalam risalah beliau tentang aqsamit tauhid indal ahli sunnatil asy'ariyah. Masya-Allah. Itu dia. Kalau kita dengar betul-betul ni memang ada dia punya rentetan dan juga sumber-sumbernya, insya-Allah semoga itu akan terus memberikan pencerahan dan juga pendedahan kefahaman dalam sudut sifat 20 ni. Sama-sama kita terus memahami. Insya-Allah. Dan banyak soalan doktor yang masuk pada petang ini, tapi kesempatan yang terhad ini mungkin kita akan bawa soalan itu ke minggu hadapan insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor sedikit masa untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan nak bagi tahu kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah bahawa Allah Subhanahu wa taala dia esa dan keesaannya tidak menyerupai makhluk
Tidak ada zatnya, sifatnya atau afalnya yang sama dengan makhluk. Berarti kita tak boleh kata Allah SWT itu bertangan seperti tangan atau mengatakan tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Ini semua tak boleh. Kerana bila kita sebut tangan dengan makna tangan dalam erti anggota, berarti ini sudah ada persamaan, menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Begitu juga kita tidak berkata bahawa Allah ini bertempat. Kerana kalau Allah bertempat, berarti Allah berhajat kepada tempat. Bagaimana? Sedangkan dialah Tuhan yang Maha Esa. Takkanlah dia berhajat kepada makhluk yang mana yang menciptakan tempat itu sendiri. Masya Allah. Itu dia penerangannya. Jadi kita sama-samalah teruskan lagi perbincangan ini. InsyaAllah kita akan buka satu persatu. Dan doktor, sebenarnya ada sahabat kita juga bertanya, apa kitab yang doktor gunakan ketika ini? Jom sekali lagi kita tunjuk ni kitabnya Al-Aqidah Al-Sughra. Mona sebut sedap sikit bahasa Arab. Silakan. Al-Aqidah Al-Sughra oleh Imam As-Sanusi. Betul. Boleh dapatkan dekat Shopee, betul doktor? Boleh beli kat Shopee, insyaAllah. Kita sama-sama belajar dan kita hayati satu persatu, insyaAllah. Moga kukuh dan juga hebat akidah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di akhirnya, terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman. Jazakallah ana kulla khair. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di petang ini menerusi rancangan Imanunah. Terus ikuti rancangan ini yang kita bawakan di setiap hari Khamis jam 5 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini